Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah pada malam ni saya bersama dengan ahli jemaah surau Kampung Sena, seperti mana yang telah dimaklumkan, kita akan bahas ataupun kita akan baca satu risalah yang bertajuk Akthar min Alfi Sunnah fil yaumi wal laylah min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun 1000 amalan sunnah harian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia punya buku dia lah, dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu Indonesia. Okey. Ada 2 versi, satu cetakan ni lah. Cetakan ni tebal sikit sebab dia sekali dengan syarah. Dan ada satu lagi cetakan tu agak nipis. Dia lebih kepada poin-poin saja. Okay. Pertama sekali ni kali pertama saya di sini, di surau ni. Okay. Mungkin ahli jemaah belum kenal. Saya baru lagi berpindah ke Perlis ni, bakal berkhidmat di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan berasal daripada Terengganu. Jauh turun bukit, naik bukit, nak boleh sampai ke Perlis ni. Beberapa banjaran juga nak boleh sampai. Lebih kurang awal bulan Februari saya sampai sini. Okay. Jadi kalau tuan-tuan dengar lorak tu lain sikit, tuan-tuan kena faham-faham lah. Okay. Sebab kita bukan asal orang utara ni, tapi cubalah sikit-sikit. Okay. Tera-tera nak boleh orang kata. Ada dah tu bunyi sikit-sikit. Okay. Tapi banyak bunyi Terengganu lagi lah. Still boleh faham, insya-Allah boleh faham. Okay. Dia kena ada juga seorang yang lain sikit. Jangan semua utara je. Okay. Dia kadang-kadang dia nak dengar juga lorak lain. Okay. Sekali-sekala. Okay. Insya-Allah balik pada perbahasan kita.
perbahasan kita pada malam ni ialah tentang kitab ataupun risalah. Dia asalnya risalah, dia bukan kitab yang tebal. Dan dia bukan kitab turas. Bukan kitab, kita kira kitab tulisan ulama' yang lama-lama tak. Dia, orang kata apa, lebih kepada risalah kontemporari. Risalah yang baru ditulis. Yang mana kitab ataupun risalah kita ni, 1000 amalan sunnah. Saya ketika mana di Terengganu, baru-baru balik daripada belajar di Jordan dulu, ada beberapa tempat dan surau saya baca. Maknanya sempat habis lah. Lebih kurang 4 tahun saya balik tu, sempat habis. Ada surau yang sempat habis. Sebab risalah ni ringan ataupun mudah. Kalau kita tengok dia punya tajuk dia tu 1000 amalan sunnah, bermakna dalam kitab kita ni ada 1000 amalan harian yang Nabi buat, sama ada perbuatan, percakapan ataupun ucapan doa yang Nabi buat selama 24 jam. Daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik. 1000. Ada 1000. Tuan-tuan tengok ataupun ahli jemaah tengok 1000 ni, kita kalau belajar habis buku ni, kita tertakluk untuk amal semua ni. 1000. Maknanya banyak. Dan ini baru ringkasan. Kalau kita tengok, ada satu lagi tulisan para ulama yang terkenal, nama dia Al-Azkar, kitab Al-Azkar, karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang tu agak lama, ataupun kitab kita kira turas jugalah. Dalam tu dia ada doa-doa yang Nabi amalkan sehari semalam, ataupun kehidupan Nabi, ataupun waktu-waktu yang tertentu. Lebih kurang 1000 lebih, tapi itu hanya doa. Lebih pada sunnah bentuk ucapan. Buku kita ni, risalah kita ni, perbuatan pun ada, ucapan pun ada. Ini ringkasan. Yang ditulis oleh seorang tokoh, nama dia Syekh Khalid Al-Husainan rahimahullahu ta'ala, ataupun lebih dikenali dengan nama Abu Zaid Al-Kuwaiti. Meninggal tahun 2012. Penulis kitab kita ni, malam ni kita berkenalan dengan penulis kitab dulu. Kalau sempat kita bacalah 1-2 mukaddimah daripada penulis. Syekh Khalid Husainan. Khalid Husainan ni nama dia kita kurang kenal. Mungkin malam ni baru duk dengar nama Khalid Husainan ni. Tuan-tuan pernah dengar nama Al-Qaeda? Al-Qaeda tuan-tuan pernah dengar? Tanzim Jihadi, kumpulan jihad lah, yang popular sekitar tahun 2006-2007. Terutamanya perang antara Afghanistan dan juga Amerika Syarikat, perang di Iraq. Kita biasa dengar Al-Qaeda ni, kita biasa dengar Osama bin Laden ataupun Usamah bin Laden. Ni orang kanan dia penulis kitab ni. Tapi saya bukan mewakili Al-Qaeda lah baca buku ni. Nanti ada pergi report dekat counter terorisme Bukit Aman, banyak cerita pula kita. Tapi kita baca nak tengok kumpulan jihad ni, orang salah faham, kadang-kadang orang salah faham. Orang nampak asal jihad je mesti ekstrim. Kadang-kadang kita kena tahu di dalam kumpulan mereka ni adanya orang-orang alim ulama. Khalid Husainan ni orang Kuwait, negara Kuwait. Dia belajar di Universiti Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi. Dia keluaran universiti itulah dalam bidang syariah. Kemudian dia balik ke negeri dia, dan sebelum pada tu dia berkhidmat di ketenteraan negara dia. Dan lepas pada berlakunya kecamuk orang-orang Islam ni tahun 2001 tu, 9 September 2001, bila mana bermula fitnah terhadap orang Islam. Orang nampak orang Islam ni teroris. Maka pada waktu tu dia join kumpulan Al-Qaeda dan dia turun ke medan jihad. Dia, isteri dia dan anak-anaknya berpindah ke Afghanistan pada waktu tu. Orang Kuwait duduk Afghanistan. Maknanya sekali duduk dalam bidang jihad. Dan last, kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Al-Qaeda, dia terkorban dalam peperangan di Pakistan tahun 2012. Itu yang terakhir lah. Itu yang terakhir maklumat. Dan dia, walaupun dia aktif di bidang jihad, banyak juga buku-buku ataupun karya yang dia tulis. Antaranya yang paling terkenal ialah karya yang kita nak baca ni lah, iaitu Akthar min alfi sunnah fil yaumi wal laylah. Lebih daripada 1000 sunnah pada setiap hari, siang dan malam. Dan dia ada satu lagi buku, Akthar min alfi da'watin fil yaumi wal laylah.
lebih daripada 1000 doa yang dibaca pada siang dan malam. Nama buku dia lebih kurang gitu je. Cuma yang terkenal, yang dapat orang kata apa, sambutan diterjemah dalam bahasa Melayu ni, kitab ni lah. Lebih daripada 1000 sunnah. Okay. Jadi buku kita ni tulisan orang yang turun ke medan jihad. Tapi dalam buku ni tak ada pun ayat-ayat yang bersifat teroris apa semua, tak ada. Dia lebih kepada perkenal sunnah Nabi yang mudah. Lebih kepada memperkenalkan sunnah-sunnah Nabi yang senang, yang mudah untuk kita apply dalam hidup kita. Okay. Jadi itu pengenalan kepada buku. Sini saya perkenalkan dulu penulis. Di Terengganu saya baca dulu, nak habis kitab baru saya kenal penulis. Sebab nak beritahu, itulah buku tulisan geng-geng jihad. Takut orang salah faham. Sebab orang duk nampak buku geng jihad mesti ayat nak suruh turun jihad. Tak juga. Di sini ayat-ayat ataupun benda yang dia kongsikan, benda-benda yang lebih pada sunnah harian. Tak ada suruh akad senjata pun dalam buku ni. Semuanya ayat-ayat yang ataupun hadis-hadis yang dikongsikan ialah hadis yang menunjukkan amalan harian Nabi. Sekaligus itulah amalan harian golongan mujahidin yang disalahfahamkan. Sebenarnya begitu. Jadi kita tengok penulis kitab ni, dia ada tulis muqaddimah. Antara perkara penting kita bila mana kita baca buku ni, kita kena tengok muqaddimah penulis kitab. Penulis kitab kita ni dia tulis muqaddimah tak panjang. Antara perkara yang dia tulis dalam muqaddimah, dia kata qala Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Zunnun al-Misri. Ni seorang tokoh, kita boleh katakan tokoh tasawuf lah dalam bidang penyucian jiwa. Zunnun al-Misri ni zaman tabi'ut tabi'in. Dia sebut min alamati hubbi al-mar'i ila Allah tabaraka wa ta'ala, di antara tanda kecintaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah dia mengikuti orang yang Allah cintai, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mulakan mukaddimah, dia sebut antara tanda seseorang tu dia cinta pada Allah Ta'ala, dia ikut orang yang Allah Ta'ala cinta. Siapa orang yang Allah Ta'ala cinta tu? Sudah pasti jawapan dia Nabi Muhammad lah. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adanya uswah. Kita tengok ayat tu. Ayat ni selalu baca. Tanya musim-musim Maulid Rasul, orang duk baca ayat ni dalam kuliah ke ataupun dalam program-program Maulid Rasul apa semualah. Okay. Perkataan uswah dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu, diri Muhammad itu, uswatun, contoh yang baik. Uswah tu dalam bahasa Melayu kita akan terjemah suri teladan ataupun contoh. Tapi kalau kita terjemah dengan bahasa Melayu, dia boleh pergi sampai takat tu jelah. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia makan dalam sikit kataan tu. Kita akan nampak sangat tepat Allah Ta'ala pilih perkataan tu letak pada Nabi. Uswah dalam bahasa Arab ialah misal fi fi'lil khairi, petunjuk ataupun contoh dalam melakukan kebaikan yang diredai Allah. Daripada definisi perkataan tu, takrif perkataan tu, kita boleh tengok Nabi ni Allah Ta'ala kata, Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala kata contoh orang yang buat baik yang Tuhan suka. Jadi kita boleh faham di sana ada orang yang buat baik Tuhan tak suka. Buat baik orang dalam dunia kata benda yang dia buat tu baik, tapi Tuhan tak suka. Umum masyarakat kata benda dia buat baik, tapi Tuhan tak suka. Tapi Nabi SAW tu sendiri, apa yang dia buat Allah Ta'ala suka. Dan siapa-siapa yang ikut sebiji macam apa yang Nabi buat, maka dia pun akan dapat cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak beritahu pada kita, contoh terbaik untuk kita ikut ialah Nabi. Orang lain ramai buat baik, tapi buat baik tak sampai takat macam Nabi. Orang lain terlalu ramai buat baik. Bukan kata orang yang jauh. Abu Talib
Abu Talib. Kita tengok dalam sirah. Pak saudara Nabi, Abu Talib. Abu Talib ni orang baik, bukan orang jahat. Bahkan para ulama kata antara orang kafir yang paling baik di dunia, Abu Talib. Dia kafir tapi dia baik. Tapi apa yang dia dapat? Dia tak dapat apa-apa pun daripada nikmat syurga. Dia masuk neraka juga. Walaupun azab neraka dia ringan. Tapi poin dia masuk neraka. Dia orang kafir yang telah melindungi pesuruh Tuhan. Dia tu baik Tak pernah dia marah Nabi. Tapi kesian, baik-baik dia pun tak masuk syurga juga. Sebab dia tak ikut ajaran yang Nabi bawa. Dia tak ikut ajaran yang Nabi bawa. Dia baik tapi dia tak ikut. Jadi kesian, orang macam ni kita kesian. Okay. Jadi kita tak mau jadi orang macam tu. Kita nak jadi orang yang ikut dan dapat macam mana yang Tuhan nak beri kepada hamba dia yang baik. Jadi kita kena tahu personality Nabi ni ataupun diri Nabi ni ialah diri orang yang buat baik yang Tuhan nak beri pahala. Kita ikut contoh orang buat baik. Kalau orang buat baik tu sama macam Nabi, kita dapat pahala. Tapi kalau orang yang buat baik tu, dia buat baik tapi Nabi tak pernah tunjuk, mungkin dapat, mungkin tak dapat, tergantung. Tapi kalau yang Nabi tunjuk, confirm kita dapat. Hanya 2 orang kalau kita baca Quran yang dapat pangkat uswatun hasanah ni. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Dalam Quran sebut uswah ni, gelaran uswah ni pada Ibrahim sekali, Nabi Ibrahim sekali dan Nabi Muhammad sekali. Okay. Jadi sebab itulah kalau kita baca surah Ali Imran, ayat ni pun kita biasa dengar. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian betul cinta pada Allah Ta'ala, fattabi'uni. Ikutilah aku. Iaitu ikutilah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natijah dia apa? Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan ampuni pula dosa kita. Siapa sayang ataupun cinta Allah Ta'ala, macam mana nak dapat cinta Tuhan? Pertama kena ikut Nabi. Bila mana seseorang tu dia ikut Nabi Muhammad, apa yang dia dapat? Tuhan sayang dia. Bukan setakat Tuhan sayang dia saja, tapi Tuhan akan padam, hapuskan dosa-dosa dia. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ni ayat asas nak beritahu pada kita hukum itba', kewajipan itba', ikut Nabi itu sangat-sangat besar, bahkan wajib kita ikut. Tidak ada orang lain yang wajib kita ikut melainkan Nabi. Orang lain ada keadaan kita wajib, ada keadaan tak wajib ikut. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, setiap manusia itu boleh diterima dan ditolak kata-katanya, kecuali Nabi Muhammad. Kita tak boleh untuk kita ni tolak. Kita kena ada satu pilihan saja untuk Nabi. Terima semua. Bila mana Nabi tunjuk, kena terima. Tidak ada takwil, tidak ada alasan, tidak ada lengah lagi bila mana benda tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ayat tu. Walaupun ayat ni orang duk guna jadi ayat pengasih, tak ada kena-mengena pun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Duk baca sebab gila ke anak dara tu. Duk baca ayat ni. Ayat ni tak ada kena-mengena nak jadi ayat pengasih. Ayat ni nak cerita tentang kewajipan ikut Nabi. Kewajipan ikut Nabi, tak ada kena-mengena. Okay. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya besarnya dan kejayaan yang sangat-sangat cerah. Fauzul azim wa fauzul kabir. Kejayaan yang besar, kejayaan yang agung, kejayaan yang teramat hebat bagi orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benda yang kita kena faham. Sebelum daripada kita duk bahas kitab kita ni, penulis kitab kita ni dia sebut benda ni, dia terang benda ni dalam mukaddimah dia. Sebab nak beritahu kelebihan besar bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecelakaan besar pada orang yang memperlekeh ataupun berpaling daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukaddimah ni dia sebut 4 poin lebih kurang tentang
kelebihan berpegang kepada sunnah ataupun manfaat berpegang dengan sunnah. Kita bacalah sikit. Lepas ni tuan-tuan boleh, kalau nak cari buku ni boleh cari. Pertama dia sebut, antara manfaat berpegang dengan sunnah ialah mencapai darjat kecintaan, iaitu kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam melaksanakan perkara wajib. Ini juga perkara penting. Bila mana kita ikut sunnah Nabi, dia akan tampung kekurangan al-faraid. Al-faraid ni maksud dia apa? Amalan-amalan fardu yang kita buat. Solat wajib kita buat, puasa wajib kita buat, zakat wajib yang kita buat. Dengan kita ikut sunnah Nabi ni, dia akan tampung kekurangan pada amalan tu. Yang ketiga, membentengi terjerumusnya seseorang dalam perbuatan bid'ah. Bila mana kita hidup ataupun kita cuba cari sunnah Nabi, kita akan terjaga. Dia akan jadi prevention. Orang kata apa? Pertahanan. Untuk kita tak kena pada amalan ataupun perkara yang kita panggil sebagai bid'ah. Sebab bila mana dihidupkan sunnah, maka akan matilah bid'ah. Dan bila mana dihidupkan bid'ah, matilah sunnah. Itu saja pilihan ataupun keadaan. Yang keempat, berpegang dengan sunnah merupakan salah satu bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Kita periduk sunnah Nabi ni, dia termasuk daripada ta'zim sya'air Allah. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, itu tanda ketakwaan yang ada dalam hati seseorang tu. Okay. Jadi itu mukaddimah yang disebutkan oleh penulis. Saya tak mahu bahas panjang-panjang. Cuma kita nak refresh balik. Benda ni kita dah biasa dengar. Kelebihan, keuntungan, manfaat ikut sunnah Nabi ni sangat banyak. Cuma kita kena tahu satu perkara. Nak beramal dengan sunnah Nabi, banyak cubaan dan dugaannya. Terutama bila mana seseorang itu berada pada zaman fitnah. Nak hidupkan sunnah Nabi yang asalnya tak pelik, di mata orang nampak pelik. Di mata orang akan nampak pelik. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi sebut taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kamu dua arahan. Kita biasa terjemah dua perkara, tapi yang lebih sedap dan lebih kemasnya kita terjemah dua arahan. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Lan tadillu, Nabi kata siapa berpegang pada dua tu tidak akan sesat. Lan tadillu. Lan, satu kata nafi dalam bahasa Arab yang menunjukkan penafian secara kekal. Tidak akan sesat orang yang berpegang dengan sunnah dan juga dengan kitab Allah. Tak akan sesat. Ni jaminan Nabi. Saya selalu sebut benda ni. Tidak akan sesat, tuan-tuan. Orang pegang sunnah Nabi tak akan sesat. Tapi kalau orang tuduh sesat, mungkin. Boleh jadi. Okay. Kita pegang pelik sikit pada orang. Orang duk kata ni tak betul, ni ajaran lain. Tapi kita tahu, sebab kita belajar, kita tahu itu yang betul. Yang betulnya yang tu. Dan Nabi pun sebut, akan sampai satu zaman, keadaan jadi rumit macam tu. Orang betul disalahkan, orang salah jadi betul. Keadaan tu akan sampai. Dan mungkin kita dah berada dalam keadaan tu. Cuma nak beritahu pada kita, bila mana kita direzekikan untuk kenal sunnah-sunnah yang betul, kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam umur yang Tuhan beri pada kita ni, kita kenal juga sunnah as-sahihah, sunnah yang betul, sunnah yang dianjurkan untuk kita ikut. Okay. Jadi itu benda yang kita kena rasa. Bila mana kita nak berkenalan dengan sunnah Nabi ni, kita kena rasa kita orang beruntung, bukan kita orang yang akan dapat susah. Sebab nak beramal dengan sunnah yang pelik ni, orang duk fikir dah efek humum dia panggil, perkara tak berlaku lagi, tapi dia duk mari dah. Contoh, kita duk belajar dalam risalah kita ni, kita pun beramal orang duk tengok, lain yang dia buat. Perasaan rasa serabut orang duk kata dia ni pelik sungguh, orang ramai-ramai tak buat lagu ni. Perasaan tu duk mari dah. Tak baca lagi, tak beramal lagi, tapi pemikiran tu dah duk mari dah. Sebab tu Nabi ni, antara doa pagi, doa petang, Nabi ajar pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.
Ya Allah, jauhkanlah ataupun aku berlindung kepadamu daripada keserabutan pada perkara akan datang. Ham ni serabut perkara akan datang. Tak berlaku lagi, tapi serabut duk mari dah. Rasa kosok kepala tu duk mari dah. Okay. Yang kedua, hazan. Hazan ni benda tu dah berlaku dah. Kesedihan tu dah berlaku. Sama juga dalam bab menegakkan sunnah ni, benda-benda ni akan datang. Tapi kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi tanpa kita bicara panjang, malam ni kita bahas bab pertama. Okay, bab pertama daripada kitab kita ni, sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Dalam bab pertama ni ada 5 sunnah. Tuan-tuan boleh tanda. Ahli jemaah semua boleh tanda. Ada 5 sunnah. Bangun-bangun tidur ni, 5 perkara ni kalau kita buat, kita itba'un Nabi, kita ikut Nabi. Okay. Kita tengok apa penulis sebut. Ketika seorang Muslim bangun dari tidurnya, terdapat beberapa amalan sunnah yang dapat ia lakukan, iaitu sebagai yang berikut. Yang pertama, mengusap bekas tidur dari wajah. Ni yang pertama. Bangun-bangun tidur, belum sebut apa-apa lagi, doa bangun tidur pun tak baca lagi. Perkara pertama yang kita kena buat, mengusap bekas tidur dari wajah. Kita tengok amalan ni mari pada mana, siapa yang riwayat amalan ni. Kata yang syarahkan buku ni, dia kata hal ini secara tegas telah dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai amalan sunnah. 2 tokoh telah mengiyakan, telah mengesahkan amalan ni. Pertama, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga tokoh besar juga dalam mazhab kita. Dua-dua orang ni. Dia kata amalan bangun tidur, sapu bekas tidur. Sapu muka. Muka kita ni baru bangun tidur. Maknanya bekas-bekas di mata kita, bekas-bekas yang ada di mulut kita, kita sapu. Sapu dengan tangan kita. Itu sunnah. Buat yang tu dapat pahala dah. Buat yang tu. Kan, kita bangun tidur, kadang-kadang tangan kita tindang muka kita, dia jadi macam jalur apa semua. Orang Pantai Timur panggil behe. Orang utara saya tak tahu panggil apa. Kita bangun tidur, bukan bekas air liur basi. Dia macam garis-garis, kena cadar, kena bantal tu, dia ada garis. Okay. Orang Kelantan panggil behe. Terengganu saya tak tahu panggil apa. Kita dengar daripada orang Kelantan biasa duk mengajar panggil behe. Behe tuan-tuan dia panggil. Okay. Utara tak tahu panggil apa. Bekas tidur lah tu. Okay. Kita bangun ni, kita betul-betul tarik muka kita. Sunnah Nabi. Tu sunnah Nabi. Sebahagian besar kita bangun tidur mesti sapu muka. Sapu muka. Tak tahu pun Nabi duk pernah buat sebelum ni. Okay. Ingat benda tu biasa. Orang bangun tidur duk sapu muka, sapu kat kawasan mata ni, buang apa-apa benda tarik mata ke apa, buang bekas-bekas tidur semua buang. Okay. Rupanya benda tu Nabi buat. Dan kalau kita buat dalam keadaan hati kita ni duk berasa sedang ikut sunnah Nabi, beza kita buat tanpa ada perasaan itba' selepas kita buat dengan perasaan itba'. Sebelum ni duk buat semua, selalu duk buat. Okay. Tapi duk berasa biasa. Hari ni buat, bangun pagi esok buat, tahu bahawasanya itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Okay. Hadis ni dia kata diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahawa pada suatu hari ia bermalam di rumah Maimunah. Maimunah ni siapa? Mak saudara dia, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ni mak saudara kepada Abdullah bin Abbas dan juga merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia, yakni Ibnu Abbas, membaringkan badannya di bantal melintang, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isterinya Maimunah tidur di atas bantal secara memanjang. Ibnu Abbas melanjutkan, fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Kata Abdullah bin Abbas, hingga tengah malam
atau sebelum atau sesudahnya sedikit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun, lalu beliau duduk dan beliau mengusap sisa-sisa tidur dari muka beliau dengan tangannya. Dan hadis ni dinilai sebagai hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Kalau kita baca hadis ni, Abdullah bin Abbas ni kecil, tak sampai umur belasan, kecil lagi. Dan riwayat kata tak sampai umur 10 tahun. Tapi kalau kita tengok Abdullah bin Abbas ni, Allah Ta'ala beri pada dia kecaknaan luar biasa tentang diri Nabi tu. Kalau kita tengok Abdullah bin Abbas ni, kita boleh nampak suasana zaman Nabi tu berjaya mendewasakan budak kecil. Budak-budak yang tak sampai usia balik, dia tengok Nabi, dia rasa nak ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan boleh bayang, maknanya suasana ilmu tu sangat-sangat hidup dan sangat kuat zaman tu, sangat kuat. Zaman kita ni orang tua perangai macam budak-budak. Tapi zaman Nabi ni budak-budak cuba nak cari kat mana cara betul, susunan hidup, cara hidup yang betul, sehingga sangguplah dia ni pergi ke rumah mak saudara dia, tumpang tidur, duk intai Nabi. Maknanya dia tak tidur malam tu, dia duk tengok Nabi. Nabi nak bangun pukul berapa, Nabi bangun buat apa. Seorang budak yang tak sampai usia 10 tahun duk intai Nabi. Kat mana kami nak, kat mana dia tu nak ikut Nabi. Perasaan tu mari kita cuba ukur dengan budak-budak kita ataupun kanak-kanak yang ada di dalam kawasan kita ni, umur 8 tahun. Sanggup tak dia nak pergi rumah ustaz mana-mana, nak tidur semalam, nak tengok ustaz tu buat apa. Bukan kata ustaz, ayah dengan mak dia pun dia tak berapa nak tengok buat apa tengah malam. Sebab tak nampak role model yang macam nak ikut sunnah, tak nampak sangat. Okay. Tapi zaman tu ada seorang budak ni ataupun seorang sahabat ni nak pergi tengok benda tu. Dan hadis ni panjang kalau tengok. Dia bukan hanya riwayatkan Nabi sapu muka, dia juga riwayatkan Nabi bangun malam, Nabi solat malam dan dia ikut berjemaah dengan Nabi. Dan dalam hadis ni lah kita akan tengok bagaimana Nabi SAW betulkan posisi dia duduk solat jemaah ataupun solat tahajud tengah malam sama dengan Nabi. Pertama, dalam hadis tu kalau kita tengok, hadis tu panjang. Dia tengok Nabi bangun tengah malam, Nabi nak solat malam. Nabi ni nak berwuduk, dia bawa air untuk Nabi wuduk. Seorang budak, Abdullah bin Abbas. Okay. Kemudian apa yang dia buat? Kemudian dia solat di tepi Nabi. Cuma dia ni budak, dia duduk, dia tengok Nabi angkat takbir nak solat, dia pun pergi lah kat tepi Nabi. Dia duduk belah kiri, dia tak duduk belah kanan. Dia solat 2 orang dengan Nabi. Kalau kita belajar dalam fiqh solat jemaah ni, kalau 2 orang, seorang imam, seorang makmum, kedudukan dia macam mana? Kedudukan dia belah kanan imam, tapi dia duduk belah kiri. Apa Nabi buat? Nabi pegang kepala dia, Nabi alihkan dia ke belah kanan. Nabi appreciate, Nabi hargai budak ni nak belajar solat. Tak ada lah lepas solat Nabi kata mu budak pergi tidur lah dulu, tua kat pergi bawa semayang. Tak ada. Ajar duduk tepi. Ajar duduk kat tepi. Kalau kita belajar dalam mazhab, kedudukan imam dan makmum, bila mana 2 orang, dia ada perbezaan pendapat. Kita tengok dari segi hadis, kalau 2 orang, seorang imam, seorang makmum, kedudukan dalam hadis, kita bahas dalam hadis dulu, baru kita bahas dari sisi mazhab. Okay. Dalam hadis, dia akan duduk sejajar, satu line. Imam dengan makmum ni kalau 2 orang, betul-betul tepi imam. Okay. Tapi kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, dia suruh undur sikit. Bukan undur banyak. Macam kita ni undur banyak. Mana jauh sangat. Okay. Dia tepi sikit, belakang sikit je. Just nak beritahu 2 orang tu tengah berimam ataupun tengah solat jemaah. Okay. Tapi dalam hadis yang sebut sejajar. Tak apalah, cuma nak beritahu pada kita, itu yang dipelajari oleh seorang budak dalam usia muda. Okay. Cuma nak kait balik pada sunnah bangun tidur ni, yang dia tengok first Nabi bangun tidur, dia tengok Nabi ni
yamsahu wajhahu, Nabi sapu muka, Nabi buang bekas-bekas tidur. Okay. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, perkataan Ibnu Abbas, beliau mengusap sisa-sisa tidur dari wajah beliau dengan tangan, maksudnya adalah bekas atau sisa-sisa tidur, dan dalam hadis ini ada anjuran untuk melakukannya. Kesat dengan tangan bekas-bekas kita, mata kita, mulut kita, apa semua ni bila mana bangun pada tidur. First tu sunnah pertama. Yang kedua, sunnah kedua, tuan-tuan boleh tanda sunnah kedua ni, berdoa ketika bangun. Okey, baru baca doa. Tadi sapu muka dulu. Yang kedua ni baca doa. Okey, iaitu dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Ini doa bangun tidur yang masyhur. Anak-anak kita pun ingat. Hadis sahih riwayat Bukhari daripada sahabat nama Huzaifah ibnul Yaman. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Muslim, hadis tu riwayat daripada Al-Bara' bin Azib. Okay. Itu bacaan bila mana Nabi bangun tidur. Ringkas. Ini doa pada ringkas lah. Kalau kita baca dalam hadis-hadis lain, Nabi banyak juga baca kalimah-kalimah ataupun lafaz-lafaz lain, ataupun bacaan-bacaan lain. Okay. Antara bacaan yang Nabi baca dan masyhur bacaan ni, Nabi bangun tidur, Nabi akan baca 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran. Ayat 190 sampai ayat 200. Bangun-bangun tidur Nabi baca yang tu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, sampai ayat yang ke-200. Buka Quran, kita akan tengok ayat tu berapa muka surat. Satu muka surat setengah lebih kurang. Kalau boleh hafal lah. Sebab panjang-panjang ni tak berapa nak hafal. Nak kalau bangun tidur tu lewat dah, tak ada nak baca yang ni. Okay. Cuma nak beritahu, kadang-kadang cubalah buat yang tu. Cuba buat. Dan kita akan sampailah pada bab dalam risalah kita ni, bacaan-bacaan lain yang Nabi baca ketika mana bangun tidur. Cuma poinnya, sapu muka dulu baru berdoa ataupun baca apa-apa kalimah. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, okay, ni yang ketiga. Kita beritahu tadi ada 5 sunnah bila mana bangun tidur. Sunnah yang ketiga, bersiwak. Amalan sunnah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjadu yashusu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur malamnya untuk salat tahajud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Nabi lepas pada sapu muka, lepas baca doa, Nabi akan siwak. Siwak ni maksud dia gosok gigi. Zaman Nabi, orang bersiwak pakai apa? Pakai kayu sugi. Kayu sugi daripada pokok apa ataupun daripada pohon apa. Dalam riwayat sebut, antara kayu sugi yang orang-orang zaman tu duk guna namanya arak. Alif ra alif kaf, arak. Kayu sugi yang sampai tempat kita ni daripada pohon tu lah. Kayu arak. Bukan arak yang minum mabuk tu. Arak nama dia. Okay. Dan ada perbahasan para ulama. Afdal gosok gigi ni pakai apa? Adakah sunnah gosok gigi ni pada gosok gigi ataupun bahan yang digunakan untuk gosok gigi? Ada ulama melihat afdalnya tu ialah pada bahannya juga, bukan hanya pada perbuatan. Maknanya terbaik gosok gigi ialah dengan guna kayu tu lah, kayu sugi tu terbaiknya. Ada yang berpandangan gitu. Tapi saya sendiri cenderung pada pendapat mengatakan gosok gigi ni bila mana bangun tidur, tujuan dia untuk buang bau-bau mulut yang tidak menyenangkan. Tak syarat guna kayu arak tu. Zaman kita ni macam-macam jenis alat penggunaan untuk jaga ataupun gosok gigi. Kita ada buruh gigi, kita ada ubat gigi, kita ada ubat kumur, macam-macam. Tapi ubat kumur ni
tak exactly masuk sunnah lah. Okay. Sebab dia berkomo. Sebab poin dia ialah guna satu alat gosok gigi tu. Dalam hadis sebut yashusu. Dan sebahagian para ulama kata nak dapat pahala siwak ni guna jari pun dapat, insya-Allah. Itu pandangan para ulama, dapat. Okay. Cuma nak beritahunya tidak syarat guna kayu sugi lah. Guna apa-apa saja yang tuan-tuan boleh hilangkan bau mulut. Gosok gigi. Cuma satu benda lah yang saya nak sebut alang-alang duk cerita bab gosok gigi ni. Antara sunnah Nabi akan gosok gigi sebelum salat. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli salah. Kalau tidak memberatkan umat aku akan wajibkan umat aku gosok gigi sebelum salat. Okay. Dan Nabi sendiri, Nabi tunjukkan dalam hadis sebelum Nabi salat, Nabi akan gosok gigi. Banyak hadis. Nabi ni balik rumah sebelum cakap dengan isteri gosok gigi dulu. Nak salat gosok gigi. Tapi macam mana kaifiat Nabi gosok gigi? Sebab kita tengok orang dia nak beramal dengan sunnah bagus, tapi dia gosok gigi kat mana? Masuk dalam soft tu. Masuk soft, nak salat, kayu sugi ada dalam poket. Keluar kayu sugi sebelum akad takbir, gonyoh. Terengganu panggil gahar. Okey, gonyoh. Betul ke lagu tu? Okey. Kita taklah kata salah. Okey. Tapi saya sendiri melihat kepada pemandangan tu, sebahagian orang dia rasa tak selesa, sebahagian orang. Yang betulnya gosok gigi masa dah ambil wuduk tu lah. Kalau kita mari pada rumah, gosok gigi pada rumah. Gosok gigi pada rumah. Okay. Ada sebahagian saya tanya guru-guru saya, dia kata tinggalkanlah cara lagu tu, iaitu cara gosok gigi masuk soft baru gosok gigi. Okay. Lepas tu letak atas poket, dalam poket. Okay. Tak ada masalah pun cara tu. Okay. Cuma kena jagalah kebersihan dan jangan bagi orang nampak benda tu macam kata apa, tak nak kata tak senonoh, taklah sampai tahap tak senonoh, tapi dia macam tak comel sikit lah pemandangan. Orang Terengganu kata kembang mulut. Kembang mulut ni maksudnya kembang macam nak lawyer pun ada setengah orang. Tambah pula bila mana kayu sugi tu jatuh atas jadah, bulu tu kena pada gang yang sujud tepi, kena hidung kawan tu. Okay, sekarang ni dah ada sarung dia, sarung kayu sugi tu. Okay. Tapi buat bagi elok lah sikit. Buat bagi elok. Gosok gigi tu memang dituntut, tapi gosoklah pada tempat-tempat yang sepatutnya. Jangan gosok depan orang. Benda-benda seperti tu kadang-kadang orang tengok, orang tak lalu tengok. Okay. Sebab itu bukan kebiasaan bagi setengah orang. Okay. Cuma nak beritahu poin ataupun tujuan utama gosok gigi tu ialah buang bau mulut. Okay. Itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat, istinsar ketika bangun tidur. Istinsar ni maksud dia apa? Memasukkan air ke dalam rongga hidung. Kita tengok perbahasan dia, iaitu menghirup air ke dalam rongga hidung, kemudian mengeluarkan kembali. Masuk air dalam hidung, keluar balik. Amalan sunnah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastansiru thalatha marrat fa inna asy-syaitana yabitu ala khayashimihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia berwuduk kemudian beristinsar 3 kali, kerana syaitan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Okay. Bangun tidur, lepas daripada sapu muka, baca doa, gosok gigi, masuk air dalam hidung. Masuk air dalam hidung, keluarkan. Berapa kali? Salasan. Dalam hadis sebut 3 kali. Sebab apa Nabi suruh buat macam tu? Nabi kata, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Sesungguhnya syaitan telah tidur dalam rongga hidung dia. Ini dia panggil amrun ta'abbudi. Hadis yang Nabi sebut ni tak dapat kita cerna dengan akal. Macam mana syaitan nak tidur dalam lubang hidung? Okey, itu tak penting. Itu tak penting untuk kita bahas.
Yang kita tahu bila mana Nabi sebut syaitan tidur dalam rongga hidung, dia tidur. Macam juga hadis lain Nabi sebut syaitan itu boleh berlari ataupun boleh masuk dalam badan kamu melalui urat-urat saraf. Yajri majrad dam. Dia masuk dalam urat-urat saraf kita. Macam mana dia boleh masuk? Wallahu a'lam. Tapi itulah kelebihan yang Tuhan beri pada syaitan. Dia boleh masuk, dia boleh tidur. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis khalqu Adam, hadis riwayat Imam Muslim, bab penciptaan Nabi Adam. Bila mana siap lembaga Adam ni, maknanya dia punya prototype tu siap. Dia punya patung Adam tu siap. Tuhan duk buat dalam syurga ni, siap patung Nabi Adam. Tuhan tinggalkan dulu dalam syurga. Tak masukkan roh direct. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tuhan tinggal dalam syurga. Pada waktu tu datang iblis. Dia tengok patung tu. Dia tengok patung Nabi Adam. Nabi Adam tak bernyawa lagi. Dia duk tengok ni makhluk baru ni. Azan dulu Kita beri laluan pada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي Okey, kita sambung balik cerita penciptaan Nabi Adam tadi. Bila mana siap lembaga Adam dalam syurga, Allah Ta'ala biarkan dalam satu tempoh yang tak diketahui. Maka pada waktu tu datang iblis, dia tengok pada diri Nabi Adam. Dia tengok, dia tilik-tilik, dia tengok banyak rongga pada makhluk ni, lubang-lubang banyak. Maka iblis kata, aku boleh manfaatkan rongga ni. Maknanya pada waktu tu kita boleh tengoklah kata-kata iblis tu, dia sebut dia ada niat yang kurang baik pada makhluk baru ni. Memang kalau kita tengok dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut iblis ni ialah makhluk yang hasad kepada manusia. Antara tujuan dia ni sesatkan kita, dia duduk goda kita ni sebab dia hasad, sebab kerana kita lah dia jadi terlaknat keluar pada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia pernah berjanji depan Tuhan. Kalau kita baca surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, dengan sebab kamu dah celakakan aku, dah sesatkan aku, maka aku akan bersumpah pada hari ini, aku akan goda semua keturunan Adam ni daripada jalan kamu yang lurus. Iblis pun sebut cara dia nak goda macam mana.
thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi anak Adam itu, manusia tu, daripada depan, belakang, kiri dan kanan, sehingga kamu akan dapati dia termasuk daripada orang yang tak bersyukur. Lebih kurang terjemahan. Iblis kata aku akan goda anak Adam ni depan, belakang, kiri, kanan. Ada beberapa arah yang tak disebut. Depan sebut, belakang sebut, kiri sebut, kanan pun sebut. Yang tak sebut dua arah. Atas, bawah. Atas tak sebut, bawah tak sebut. Sebab apa atas, bawah tak sebut? Dua arah ni iblis, syaitan tak boleh masuk. Arah atas, arah apa? Arah berdoa pada Allah Ta'ala. Kiblat doa kita ni, kita angkat tangan kepada Tuhan. Itu arah. Arah minta pertolongan. Arah bawah, arah apa? Arah sujud. Sujud. Jadi syaitan tak akan dapat. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, inna syaitana qad ya'isa, sesungguhnya syaitan telah berputus asa bila mana melihat manusia itu sudah bersujud kepada Tuhannya. Maknanya syaitan ni dia tengok manusia pandai sujud, dia jadi stres. Sebab laluan tu tak boleh nak masuk. Laluan tu tak boleh nak masuk. Okay. Jadi kita kena banyak minta tolong dengan Tuhan bila mana zaman fitnah ni, dua arah ni, arah atas, arah bawah. Banyak berdoa, banyak sujud. Banyak berdoa, banyak sujud. Untuk menjadikan kita golongan yang selamat. Okay. Balik semula kepada amalan. Sunnah yang keempat tadi kita sebut, istinsar. Masuk air dalam hidung 3 kali, buang. Masuk air dalam hidung dengan macam-macam cara lah. Okay. Dalam hadis Nabi tunjukkan pada kita cara nak istinsar. Tapi hadis ni dalam bab wuduk sebenarnya. Nabi masukkan air dalam hidung macam mana cara? Nabi berkomor-komor. Kan kita berwuduk, kita berkomor-komor. Ada air sikit lebih daripada berkomor tu, Nabi masukkan dalam hidung direct. Sekali je. Berkomor dengan masuk air dalam hidung ni, dia perbuatan sekali. Dia tidak diasingkan dalam hadis. Nabi berkomor, Nabi masukkan air dalam hidung, Nabi keluarkan air komoran daripada mulut Nabi, dan Nabi keluarkan air daripada hidung menggunakan tangan kiri. Masuk tangan kanan, keluar tangan kiri. Itu dalam hadis. Dalam hadis dah sebut. Okay. Kalau kita baca kitab Baharul Mazi karangan Syekh Idris Al-Marbawi, seorang tokoh daripada tempat kita ni, dia cerita pada kita bab tayamum jilid 1, bab berwuduk jilid 1. Okay. Macam mana nak masukkan air dalam hidung? Cara yang dia sebut, tadah tangan, tadah air itulah. Lepas tu tarik nafas dulu, dekat ujung-ujung tarik tu baru masukkan air dalam hidung. Itu cara dia. Jangan kita tadah air, rapatkan dengan hidung, tarik daripada situ. Tuan-tuan akan tengoklah air naik sampai ke atas ni. Pada waktu tu orang tak biasa masuk air dalam hidung, guna press yang awal sekali tu. Tarik nafas yang mula-mula tu yang tengah gagah duk tarik tu sampai ke atas. Okay. Dia suruh guna nafas yang paling lemah, yang ujung tu. Nak orang yang baru nak belajar, tak pernah masuk air dalam hidung, guna hak yang kali pertama tu, tekanan kali pertama, jawabnya rebah dekat kepala paik tu. Tak biasa masuk air dalam hidung sebab kuat sangat masuk. Okay. Jadi cara dia bersederhana lah, jangan melampau sangat. Okay. Itu sunnah dia. Sunnah yang keempat. Satu lagi, sunnah yang kelima, membasuh kedua tangan 3 kali. Okay, ini 5 sunnah bila mana bangun tidur. Pertama, sapu muka, bekas-bekas tidur kita sapu. Yang kedua, berdoa ketika bangun tidur dengan doa-doa yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, siwak, gosok gigi. Keempat, masuk air dalam hidung. Kelima, basuh kedua tangan 3 kali. Sunnah dia berdasarkan daripada hadis riwayat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu."
apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia menyelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum membasuhnya 3 kali, kerana ia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam ataupun di mana tangan dia pergi pada waktu malam. Bangun tidur, lepas pada masuk air dalam hidung, basuh tangan 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Lepas itulah nak berwuduk ke, nak mandi ke. Ini 5 sunnah settle bila mana kita bangun tidur. Kesimpulan dia, kata Imam Nawawi, dianjurkan bagi orang yang bangun tidur untuk salat malam, untuk mengusap wajahnya agar hilang rasa mengantuknya. Hendaklah bersiwak, lalu melihat ke langit seraya membaca ayat terakhir dari surah Ali Imran. Perkara-perkara tersebut tetap berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya diambil daripada kitab Majmu' Syarah Muhazzab karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Selesai kita bab pertama 5 sunnah. Tuan-tuan balik boleh amal. Pagi esok boleh amal. Sapu muka. Lepas pada tu baca doa. Doa, himpunan doa bangun tidur ni banyak. Boleh tengoklah kitab-kitab lain. Okay. Yang kedua siwak. Yang ketiga siwak, gosok gigi. Yang keempat istinthar, masuk air dalam hidung. Yang kelima basuh kedua tangan 3 kali. Kita buat 5 ni. 5 sunnah kita mulakan hari kita. Bangun-bangun tidur, buat 5 sunnah. Jadi itu bab pertama pada malam ni kita belajar. Jadi itulah perkongsian kita pada malam ni lah. Saya tak mau baca banyak, kita nak baca sikit je. Okay. Dan sebelum pada kita tutup kita punya kuliah ataupun perkongsian pada malam ni daripada kitab 1000 sunnah ni, sebagai penguat supaya kita ni nak bagi rasa dekat dengan sunnah Nabi. Nabi sebutlah hadis, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha atau kama qal. Hadis ni riwayat Tirmizi dan juga sebahagian imam lain. Nabi kata Allah Ta'ala cerahkan muka-muka orang-orang yang mendengar hadis yang aku ucapkan, kemudian dia buat seperti mana yang telah aku ucapkan, dan dia sampaikan kepada orang lain hadis yang telah dia dengar dan dia amal. Allah Ta'ala beri pada kita seri muka, cerahkan muka kita. Itu kelebihan dunia. Okay. Jadi sebagai penutup, kita berharap supaya 5 sunnah yang kita belajar ni pada malam ni kita dapat amal, walaupun simple. Walaupun simple. Okay. Jadi kita kadang-kadang sebahagian orang dia pandang remeh benda ni. Dalam hadis Nabi sebut la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan pandang remeh pada benda-benda makruf yang kecil ni. Sebahagian orang dia nampak sunnah Nabi ni nak kena yang besar-besar. Akad senjata perang Yahudi baru rasa macam ikut sunnah Nabi. Kalau hak yang kecil-kecil ni setakat sapu muka apa semua tak berasa kuat ataupun tak berasa gagah sangat. Okay. Tapi itulah bermula daripada kecil lah sebelum pergi kepada yang lebih besar lagi. Memperjuangkan benda-benda kecil ni, yang kita sangka kecil tapi sebenarnya dia besar nilai, sebab kita telah ikut apa yang telah ditunjukkan oleh diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat tu saja untuk kuliah kita pada malam ni. Ada soalan yang nak bertanya? Kita buka soalan kalau ada yang nak tanya. Tak ada akan datang. InsyaAllah kuliah kita akan berjalan secara mingguan lah sini. Kita akan guna risalah ni lah, iaitu risalah 1000 amalan sunnah sehari-hari ni. Moga apa yang kita buat ni Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.